bulan puasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini insya-Allah kita tadabbur Quran. Jadi kalau tuan-tuan boleh capai Al-Quran, jadi malam ini insya-Allah muslimin muslimat kita melihat satu kisah yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, kisah seorang raja yang namanya Talut, dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini, yang beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada 7 ayat yang berkaitan dengan Raja Talut yang dilantik oleh seorang Nabi di kalangan Bani Israel untuk membebaskan masyarakat Bani Israel daripada cengkaman seorang raja yang zalim yang namanya Jalut dan tentera-tentera. Jadi ayat yang kita akan tadabbur pada malam ini adalah ayat 246. Ayat 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252. Selesai 20 surat malam ini. Ambil Quran tuan-tuan. Tuan-tuan dapat pahala hadir, dapat pahala tengok Quran, dan dapat pahala tadabbur Quran. Ya, malam ini insya-Allah. Ya. Itu surat 40. Quran yang ada pada saya surah 40. 246. Ya. Ayat 246. Jadi kalau tuan-tuan ambil ada terjemahan tu baru juga, ya. Tapi jangan fokus pada terjemahan tu. Sebab tu biasa kelas tadabbur saya jangan pakai terjemahannya, tapi malam ni kita maafkanlah. Ya. Sebab bila kita pakai terjemahan, nanti fokus kita kepada terjemahan, bukan pada melihat kalimat demi kalimat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat yang kita sebut tadi. Ada 7 ayat malam ini. Mesti insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ayat muka surat 40, ya, ayat 246 ini adalah juzuk yang kedua, tetapi ia berada pada juzuk pada hujung, juzuk yang kedua. Ya, betul-betul hujung. Selesai ayat 252 nanti, mana kita selesailah juzuk yang kedua, ya, di dalam surah Al-Baqarah. Jadi ia juga ibarat gambaran bahawasanya berakhirlah pemerintahan ataupun kejahatan seorang raja diktator, ya, Raja Jalut namanya. Jadi Allah letak sengaja di hujung juzuk kedua ni seolah-olah mengakhiri, ya, kisah tersebut. Sebab itu Quran ni mesti kita tadabbur untuk kita memahami apa sebenarnya yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran yang cukup banyak mengandungi pelbagai perkara yang boleh kita ambil manfaat. Allah mulakan ayat 246, ya, dengan soalan kepada Rasulullah. Allah mula dengan soalan. Dan biasa orang buat ucapan seperti kita tengok orang berpidato, ya, orang buat ucapan, orang katanya dulu, dia tanya beberapa soalan. Allah menggunakan, ya, uslub soalan juga kepada Rasulullah. Apa Allah sebut? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata alam tara, ya, alam tara, ya, alam itu soalan, ya, adakah, ya, belum, ya, lam itu dalam bahasa Arab memberi makna belum. Sebab itu kalau kita nak kata orang tanya kita makan malam ke tak, ya, kita jawab lam aku, ya, maknanya aku belum makan. InsyaAllah akan makan, ya, tapi belum makan. Jadi lam itu menunjuk kepada makna belum lagi. Alam tara, kata Allah, wahai Muhammad, alam tara, ya, belumkah kamu melihat atau belumkah datang cerita kepada kamu ataupun perkhabaran kepada kamu? Sebab kita tahu Rasulullah, yang pertama Rasulullah, ya, di peringkat awal kehidupan baginda sengaja Allah buat tidak boleh membaca dan menulis, yang kita bagi sebagai ummi, ya. Cuma perbincangan yang banyak memberi gambaran kepada kita bahawasanya ummi ini bukan sekadar makna tidak boleh membaca dan menulis, tapi ummi ini memberi makna Rasulullah itu datang daripada bumi Ummul Qura, ya, Ummul Qura. Ummul Qura itu adalah Makkah, ya. Makkah ini dikenali sebagai Ummul Qura, ibu kepada negeri-negeri semua seluruh dunia ni. Kalau orang tanya kita center dia punya capital city ni ialah Ummul Qura, Makkah. Sebab itu setiap tahun, ya, jamaah haji datang berkumpul di situ. Seperti mana sahabat-sahabat kita yang sedang berada di Ummul Qura sekarang di Makkah, ya. Jadi apabila kita
ada akses untuk membaca kitab Taurat dan Injil. Nabi tak boleh baca. Sebab itu tak ada orang tuduh Nabi ciplak Quran daripada Taurat dan Injil. Orang tak boleh tuduh. Itulah rahsia mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi ini ummi di peringkat awal. Ya. Nanti kalau ada kesempatan kita cerita pula ya, bila masa pula Nabi dianggap tidak ummi lagi, boleh membaca dan menulis. Itu episod akan datang ya. Tapi malam ini kita fokus dalam keadaan Nabi tidak boleh membaca dan menulis. Maka kata Allah, alam tara ilal malak, wahai Nabi, wahai Muhammad, belum kedatang cerita, tidakkah kamu melihat ilal malak ya, kepada golongan pembesar-pembesar ya. Dibanding asyraful qaum, golongan yang mulia, VIP dalam sesuatu kaum ya. Kaum mana? Min Bani Israel, daripada kalangan anak-anak Israel. Siapa di Israel? Al-Quran menyebut Israel adalah Nabi Yaqub alaihissalam ya. Jadi Yaqub dalam bahasa Hebrew ya, dia punya gelaran adalah Israel. Israel gabungan dua perkataan, Isra dan Il. Isra makna abdul, hamba. Il makna Allah. Jadi Israel makna Abdullah, hamba Allah ya. Jadi bila kita menyebut Israel, kita tahu kan Quran ya, menyebut Israel kepada ataupun memanggil Israel kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel anak-anak Nabi Yaqub yang jumlahnya 12 orang ya, daripada Yahuda ya, sampailah kepada Yusuf alaihissalam dan juga adiknya Bunyamin. Ada 12 orang semua, daripada 2 isteri dan 2 jariah hamba sahih ya. Kisahnya banyak, tapi malam ini kita nak kena ringkas saja sebab masa yang kita ada tak banyak ya. Jadi apabila Nabi disuruh ya, ataupun ditanya tentang sudahkah sampai cerita tentang para pemimpin di kalangan Bani Israel mimbar di Musa ya, yang mereka ini menjadi pemimpin selepas daripada kematian Nabi Musa. Maknanya zaman ini zaman selepas Nabi Musa. Mereka sudah ada kitab yang dipanggil sebagai Taurat ya. Dan kalau saya boleh bagi gambaran kepada tuan-tuan dan puan ya, kalau tuan-tuan ada catatan, catat ya. Nabi Musa, jarak di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam adalah lebih kurang 1800 tahun. Para ulama tafsir antaranya Asyik Dr. Wahbah Zuhairi menyebut lebih kurang 1800 tahun. Itu Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah lebih kurang 570 tahun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi ya. Jadi kalau Nabi lahir 570, maknanya 570 tahun selepas kelahiran Nabi Isa ya. Jadi ada 570 tahun. Tetapi Nabi dilantik menjadi Rasul itu tambah 40 tahun lagi ya. 570 jam 40, 610 masih. Itu tarikh Nabi dilantik menjadi Rasul. Tapi Nabi lahir 570 ya. Jadi kalaulah jarak di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu 1800 tahun, maknanya jarak di antara Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 1800 campur 570, senang cerita 600 lah ya. 18 1800 campur 600, 2400 tahun. Lama juga ya. Kalau saya boleh bayangkan kepada tuan-tuan, jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu macam jarak tahun Melaka jatuh di tangan Portugis dengan tahun ini. Tahun ini tahun bila ni? 2013 kan? Melaka jatuh di tangan Portugis tahun berapa? Ya. Ini sejarah tawarin ya. Dulu kita tak belajar sejarah ni, belajar tawarin. Ya. Belajar 5 tawarin. Melaka jatuh di tangan Portugis tahun 1511. 1511 sampai 2013 berapa tahun? Senang je, 13 tolak 11 aja ya. Berapa tahun? 510 tahun ya. Dan 1500 sampai 2000 10 tahun kan. 1511 sampai 2013 maknanya lebih kurang 502 tahun. Itulah jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Di antara kedua-dua Nabi ini, dua-dua Rasul, tidak ada Nabi dan Rasul, tak ada ya. Sebab itu dunia sangat mengharapkan seorang Nabi dan Rasul ketika Nabi Muhammad lahir. Jadi kalau orang tanya kita, gambarannya macam Melaka jatuh di tangan Portugis ya, 1511 ini sampai 2013, 500 tahun. Oh jauh, jauh ya. Kita tak kenal pun lagi macam mana Melaka pada zaman itu, sebuah pelabuhan import ekspor yang terbesar di Asia Tenggara ya. Pada ketika bahasa Melayu menjadi lingua franca ya. Ini semua
istilah-istilah Khawarij tuan-tuan ya. Sebab apa yang saya belajar itu juga lah yang tuan-tuan belajar ya. Sebab kita sama-sama orang Malaysia ya. Sistem itu pun sistem. Inilah sistem yang kita belajar ya. Jadi saya yakin tuan-tuan masih ingatlah benda-benda begitu ya. Okey. Jadi jarak Nabi Musa ya dengan Nabi Muhammad itu lebih kurang 2400 tahun. Cukup lama. Selepas Nabi Musa wafat, Allah mengutus ramai nabi ya. Kita tahu Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa ada seorang lagi nabi yang sama dengan beliau ya, yakni abang dia, Nabi Harun. Cuma Nabi Harun ini dia 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa. Ya. Ketika Nabi Musa lahir, Nabi Harun sudah berumur 3 tahun. Tapi Nabi Harun selamat. Sebab masa itu raja belum mimpi untuk membunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Zaman Nabi Musa punya. Tapi Allah mentakdirkan Nabi Musa selamat. Malah Fir'aun yang telah memelihara Nabi Musa sampai Nabi Musa dewasa. Ya, sebab itu kalau orang tanya kepada kita, ada tak jasa Fir'aun ya, ataupun Ramses II pada Nabi Musa, memang banyak jasa. Salah satunya ialah Nabi Musa diberi beasiswa oleh Fir'aun ya. Nabi Musa itu dapat scholarship daripada Fir'aun Foundation daripada ya, Yayasan Fir'aun sampai dia besar tu. Maknanya Nabi Musa banyak juga jasanya ya. Dia banyak apa ni, Fir'aun banyak jasa daripada Nabi Musa. Kalau kita tengok pula Nabi Musa ini menentang Fir'aun. Kalau kita fikir sekali lagi, kita kata tak patut Nabi Musa. Orang yang telah bagi dia beasiswa, orang yang telah bagi dia pendidikan, telah jaga dia duduk dalam istana mewah ya. Tiba-tiba bila Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul, dia dakwah kepada Fir'aun, akhirnya dia lawan Fir'aun. Kan tak patut tu. Itu kalau kita fikir secara akal ya. Tapi kalau kita fikir secara wahyu, sangat-sangat patut ya. Walaupun Fir'aun itu banyak jasa kepada Nabi Muhammad Nabi Musa AS ya. Tetapi apabila bercakap tentang akidah ya, tentang wahyu, maka wahyu yang mesti diutamakan. Itu sedikit kalau kita boleh sebutnya cerita Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi Muhammad tentang cerita para pembesar Bani Israel selepas daripada kematian Nabi Musa. Ketika mana mereka datang jumpa dengan Nabi mereka. Nabi pada zaman tersebut, pada zaman cerita ini, ialah kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir, ialah Nabi Syam'un daripada. Ada setengah riwayat yang menyebut Samuel daripada Syamil, ataupun dalam bahasa orang putih dia panggil Samuel ya, S-A-M-U-E-L, Samuel ya. Samuel ni adalah salah seorang Nabi Bani Israel. Dia jadi Nabi tapi dia bukan Rasul katanya ya. Dia Nabi saja. Dia punya undang-undang adalah kitab Taurat sama ya. Ketika mana mereka menghantar perwakilan delegasi bertemu dengan Nabi, izqalu, ketika mana mereka berkata li nabiyyin, kepada seorang Nabi lahu yang diutus kepada mereka. Nabi itu kata Imam Al-Qurtubi adalah Nabi Samuel ataupun Samuel ataupun disebut juga Syam'un ya. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, itulah nama yang diberi. Kata delegasi dari Iba'as lana malikan, wahai Nabi ya, utuslah, lantiklah di kalangan kami ini seorang raja. Sebab apa? Sebab apabila ada raja, ada ketua yang akan membawa mereka untuk memerangi ya, raja jalur yang jahat. Maka mereka kata nuqatil fi sabilillah. Kalau kami ada raja besok, kami akan berjuang, berperang pada jalan Allah. Ini kata mereka ya. Qala, maka menjawab raja tadi, Nabi ya, Samuel tadi. Sebab Nabi Bani Israel ini dah tahu dah perangai Bani Israel ini macam mana, janji saja ya. Dia janji tapi dia tidak tepati. Ini perangai Bani Israel, dan kita sebagai umat Muhammad, kita patutnya mengambil iktibar untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dibuat oleh Bani Israel itu. Maka kata Nabi Samuel, qala hal asaitum ya, in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu ya, wahai para pembesar sekalian ya, adakah kamu semua ya akan mengikut perintah ataupun arahan raja tadi, in kutiba alaikumul qital, kalau diwajibkan ke atas kamu berperang ya, alla tuqatilu, adakah kamu akan berperang kalau perintah itu datang nanti ya. Apa ni, Nabi itu tanya dalam bentuk pertanyaan, sebab dia tahu dah perangai Bani Israel. Maka apa kata para pembesar? Qalu, kata mereka, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, bagaimana mungkin kami ya tidak akan
tidak akan berperang pada jalan Allah. Wa qad ukhrijna, sedangkan sesungguhnya kami telah dihalau keluar min diyarina, daripada dar, jamak bagi dar ialah diyar, daripada negeri kami. Ingat bagaimana masyarakat Bani Israel telah keluar, dihalau keluar daripada Mesir, negara Mesir. Ya. Sebab mereka beriman dengan agama Nabi Musa, sedangkan Fir'aun tidak beriman. Bertembunglah antara iman dan kufur. Maka mereka telah dihalau keluar, mereka lari, ya, keluar daripada negara Mesir. Malah kata mereka, wa abna'ina, dan kami juga pernah dipisahkan daripada anak-anak lelaki kami. Sebahagian telah dibunuh, ya. Pasal perintah pada masa itu bunuh anak lelaki, anak perempuan biar hidup, ya. Maka ini kata mereka janji depan Nabi, kami akan berperang kalau ada raja. Falamma kutiba alaihimul qital, apa jadi betul? Ya. Falamma ketika mana kutiba alaihimul qital, diwajibkan peperangan, tawallau, mereka berpaling. Ya, inilah cerita, ya, Bani Israel berpaling. Mereka tadi janji nak perang, tapi bila datang perintah, ya, daripada Allah, mereka berpaling. Illa qalilan minhum, melainkan sedikit saja daripada mereka. Kita tengok nanti masa perang berapa ramai tinggal. Yang pergi 300,000, ya. Yang tinggal berapa orang kita akan tengok, ya. Jadi wallahu alimun bizalimin, dan Allah Maha tahu, ya, Maha kenal orang-orang yang menzalimi, ya. Orang-orang zalim siapa dia? Di kalangan orang tadi, ya. Orang yang cakap nak buat tetapi ada yang tak buat, mereka ni golongan zalim. Itu ayat 246. Ya, ini dia punya apa kita panggil, dia punya senario yang kita kena faham. Ya. Jadi Bani Israel, pemimpin dia pergi bertemu dengan Nabi Samuel, ya, minta Nabi lantik seorang raja di kalangan Bani Israel supaya mereka boleh berperang pada jalan Allah. Kata Nabi, ya, kamu nak berperang, gaya bahasa saya, ya. Esok-esok kalau datang perintah Allah, kamu tak nak perang, ya. Nabi dah buat statement macam tu, ya. Apa kata Bani Israel? Dah, ya, takkan kami tak nak berperang, ya. Sebab kami dah pernah dihalau daripada negeri kami, dan pernah dipisahkan daripada anak-anak kami, dibunuh dan sebagainya. Maka takkan kami tak nak berperang. Falamma, ya, itu Allah kata kutiba alaihimul qital, bila diwajibkan saja perang, apa jadi? Mereka tak mahu perang. Wa tawallau, mereka berpaling, ya. Illa qalilan minhum, melainkan sedikit daripada mereka. Ini cerita awal, ya. Tengok babak yang kedua pula. Wa qala lahum nabiyyuhum, ya. Maka berkatalah nabi mereka, ya. Siapa dia? Nabi Samuel atau Syamuel tadi. Innallaha qad ba'asa lakum Talut malikan. Sesungguhnya sebab kamu dah minta tadi, maka Allah telah mengutus kepada kamu seorang lelaki yang namanya Talut sebagai malik. Malik mana raja, ya. Dia dah minta raja, Allah bagi raja. Qalu, kata mereka, dia tengok ni perangai orang Bani Israel. Kita ada tak orang yang jenis tuan, ya. Mula-mula nak pemimpin, bila dah dipilih pemimpin, dah pilih raja, maka kata mereka, anna yakunu lahul mulku alaina. Macam mana pula, ya, lelaki ni, si Talut ni kata dia, macam mana pula Talut ni boleh dapat menjadi pemimpin, boleh jadi raja, ya, memerintah kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Waw di situ kalau kita belajar bahasa Arab, waw itu bukan makna dan. Waw itu makna sedangkan, ya. Nah, dia panggil wawul hal dalam bahasa Arab, bukan waw atau dengan makna dan, bukan, ya. Jadi wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih layak untuk menjadi apa kita panggil memegang kerajaan, ya, memerintah minhu berbanding dengan dia. Jadi mereka ni protes, tak setuju. Tadi mereka nak raja, sekarang tak ada lah, ya. Apa alasan mereka? Bisa ada alasan, ya. Raja apa ni? Nabi kata, apa sebab? Kata mereka, walam yu'ta sa'atan min al-mal. Cuba kita tengok Talut tu, ya. Dia orang miskin. Walam yu'ta, dia belum diberikan sa'atan. Sa'at maknanya keluasan. Min al-mal, daripada harta. Ada harta, ya. Sebab itu tuan-tuan, pemimpin, kalau kita boleh belajar daripada ayat ni, pemimpin kalau boleh biar orang yang ada harta, ya. Sebab kalau dia seorang jutawan ataupun ada duit bilion, kita kata, mudah-mudahan duit yang dia ada itu menghalang dia daripada menerima rasuah. Pasal dia kaya, ya, dia dah kaya. Dia memang sebelum jadi menteri besar, dia dah orang korporat, syarikat-syarikat besar, ya, yang tersenarai di bursa saham tu, kita kata memang syarikat dia, orang kaya dah. Jadi bila orang nak bagi rasuah kepada dia, tak pandang dia, ya.
Sebab rasuah awak nak bagi 2 juta, duit dia 2 bilion tuan. 2 juta ni kita kata tak ada apa lah tuan. Ya. Jadi kita kata apa yang boleh kita belajar ialah kalau boleh pemimpin ni dia orang ada duit. Ya. Seperti mana para pemimpin yang menjadi pemimpin di Mekah. Ya. Kita tengok bapa-bapa ataupun datuk-datuk moyang Nabi, ya, daripada Abu Talib ni sebenarnya orang kaya, tetapi duit dia digunakan untuk membiayai para jemaah haji. Sebab orang Quraisy, mereka lah yang menjaga Kaabah. Setiap tahun orang datang buat haji, mereka lah yang bagi minum, bagi makan, bagi tempat tinggal, keselamatan dan sebagainya. Dulu haji free tu kan, ya. Kita hanya beli tiket, return tiket saja, ya, pergi dan balik. Sampai sana semua disponsor, ya, makan, minum dan sebagainya. Ini dulu, sekarang dah berubah lah, ya. Jadi datuk Nabi kita tengok, ya, apa ni bapa saudara Nabi Abu Talib, ya, Abdul Muttalib lagi kaya, ya. Bapa kepada Abdul Muttalib maknanya moyang Nabi, siapa dia Hashim atau nama sebenarnya Amru, orang kaya juga. Bapa kepada Hashim, siapa lagi Abdul Manaf, orang kaya juga. Bapa kepada Abdul Manaf, siapa dia, ya, Qusay bin Kilab, ya, dan seterusnya sampai ke Adnan, ya. Abu Talib kita kata Abdul Muttalib, ya. Ni Abdul Muttalib datuk Nabi lah. Sebab tu Nabi Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib ataupun nama sebenarnya Syaibah bin Amru ataupun Hashim jadi, ya. Bin siapa lagi, bin Abdul Manaf, ya, bin Qusay, ya, bin Kilab, ya, bin apa lagi, bin Lu'ay, bin Ka'ab, bin Murrah, sampailah atas kepada Adnan. Kebanyakannya mereka adalah orang kaya-kaya. Antara kita kata sebabnya ialah kerana mereka bertanggungjawab untuk menyelenggara dan mengurus jemaah haji yang berada di Mekah. Kalau miskin, tak boleh, ya. Sebab tu jawatan tu bukan jawatan yang kita kata mudah, ya, kerana tanggungjawab mereka untuk mengurus jemaah haji. Okey, itu cerita dari Talut sebab dia miskin, ya. Kata Bani Israel, walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tak ada harta. Qala, ya, kata Nabi tadi, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilihnya. Ya, istafa ni dalam bahasa Arab, ya, dengan makna memilih, daripada ramai dipilih. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, salah satu daripada gelaran baginda ialah Al-Mustafa, ya, Al-Mustafa. Itu yang nasyid-nasyid kita sebutkan, ya, sallu ala apa kita panggil khairil anam, ya, apa ni Al-Mustafa badrul tamam, ya. Al-Mustafa itu siapa dia? Al-Mustafa adalah Rasulullah. Sebab itu dipanggil Muhammad Al-Mustafa. Siapa dia? Al-Mustafa, Nabi yang telah terpilih daripada seluruh umat manusia. Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad, ya. Itu kemuliaan Nabi, ya. Salah satu gelaran baginda ialah Al-Mustafa. Sesungguhnya kata Nabi tadi, ya, innallaha astafahu alaikum, dia ni Talut telah dipilih untuk menjadi raja kepada kamu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dan Allah telah menambah kepada si Talut tadi bastatan fil ilmi wal jismi, keluasan, ya, kehebatan, ketinggian dalam bidang ilmu dan juga kekuatan jasad. Sebab nak jadi raja pada masa itu mesti berilmu. Sebab itu pemimpin tuan juga salah satu sifat dia selain daripada kaya, pemimpin juga, ya, mesti berilmu pengetahuan. Tak mesti ada PhD, tak mesti ada master, ya. Tapi mana cukup dia ni berilmu pengetahuan. Orang yang ada ilmu pengetahuan, ada asas, ya, supaya dia boleh memandu manusia ke arah kebenaran. Ada ilmu pengetahuan, ada iman pula, ya. Wal jismi, dan ada kekuatan jisim. Jisim maknanya tubuh badan. Sebab nak pergi perang, nak lawan dengan Jalut ni, ya, dari segi tubuh badan sangat besar. Golongan yang dipanggil sebagai Amalikah. Yahya betul pada besar. Nanti kita akan tengok ni cerita. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Maka kata Nabi tadi, Allah memberikan kerajaan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, ya. Sebab tu kita biasa zikir selepas solat, ya. Antara zikir itu ialah ayat-ayat, ya. Ayat berapa tu? Ayat apa ni? 19, ya, 18 dan 19, ya. Surah Al-Imran, dan juga ayat 26 27 tu, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ya, sampai habis. Itu zikir tu, ya. Kalau dalam bahasa moden dia panggil zikir politik, dia panggil, ya. Kalau tuan-tuan faham tak, dia panggil zikir siasi, ya, dalam bahasa Arab. Zikir politik, mana ya Allah, ya, kau berilah kerajaan, kau berilah kuasa kepada orang yang kau kehendaki, ya, dan kau tariklah, kau musnahkan, kau runtuhkan, ya, kerajaan daripada
kita selalu duk sebut. Tapi kita tak tahu makna tuan. Ya. Jadi kalau kita tahulah maknanya, sudah tentu kita akan tambah dalam fikir itu, ya. Supaya kerajaan-kerajaan tauhid dalam dunia ni, ya, di Mesir tu Asisi, ya, Bashar al-Assad ni semua jatuh nanti. Sebab apa? Sebab zikir kita. Tapi jangan zikir saja, ya. Kena ada strategi lah untuk menjatuhkan, ya. Ini zikir saja, apa kita panggil, tak ada buat perancangan untuk menjatuhkan, tak jadi tuan. Ya, tak jadi. Sebab Rasulullah menang dalam peperangan bukan hanya kerana doa mereka, tetapi kerana persediaan. Ya, Nabi latih para sahabat menunggang kuda, ya, kita kata lawan pedang, kemudian memanah, ya. Macam mana strategi Nabi atur juga, ya. Dengan strategi, dengan latihan, dengan doa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah bagi kemenangan. Itu pun kadang-kadang kalah juga. Sebagai contoh dalam perang Uhud, kan. Sebab apa kalah? Antara sebabnya ialah para pemanah 50 orang, 40 daripada mereka tak patuh arahan Nabi. Sebab itu kita tuan-tuan bila duduk, ya, dalam persatuan ke NGO ke dalam mana sekalipun, ya, apa arahan yang telah diberi pada kita. Kalau di masjid, ya, mungkin kita ni accountant, tapi orang tak pilih kita sebagai pendahari. Patut accountant pendahari lah, kan, ya. Kita dipilih sebagai entiti lain lah, ya. Kita kata tak nak, kita tak boleh begitu. Sebab amanah yang diberi pada kita kena laksanakan. Walaupun kadang-kadang jawatan itu tidak sesuai dengan kita tak berminat. Tapi kita ingat, ya, bahawasanya kejayaan sesuatu pasukan ataupun sesuatu persatuan ialah kerana kerjasama berpasukan. Ya, kita kata apa? Teamwork. Ya, kalau dalam pengurusan kita panggil kerjasama berpasukan. Dalam bola sepak sama juga, kan? Ya, mesti begitu. Kalau setakat, ya, kalaulah saya selalu sebut, kalaulah Real Madrid sekadar bergantung kepada Cristiano Ronaldo, tak cukup betul. Ya, dia menang tu sebab ada pemain-pemain lain lagi, kan? Kita kata dia punya midfielder dia, defender dia, yang keeper dia. Mana semua tu bermain dengan baik, barulah Allah bagi kemenangan. Ya. Barcelona sama juga, bukan kerana Lionel Messi saja, ya. Bukan hanya kerana Neymar saja, bukan, ya. Tapi kerana pemain-pemain lain, ya. Daripada penjaga gol sampailah defender, sampai midfielder, sampailah kita kata striker, ya. Tak ada masalah, formasi boleh berubah, nak pakai 4-3, 4-3-3 ke 4-2-4 ke 4-4-2, silakan, tak ada masalah. Tapi maknanya kemenangan hanya Allah akan bagi apabila semua menjalankan tugas dengan baik, kena ada kerjasama, ya. Dalam peperangan Badar itu tuan-tuan, cuba kita bayang 300 orang berjaya mengalahkan 1000 tentera. Dalam keadaan Nabi dan para sahabat hanya 2 ekor kuda perang. 300 orang sahabat, ya. Kuda perang hanya 2 ekor saja tuan-tuan. Ya, kuda perang hanya 2 ekor. Sedangkan kuda perang ini sangat perlu dalam peperangan. Lawan dengan 100 ekor kuda perang daripada pihak Quraisy. Dari segi bilangan pun dah kalah kan. Orang Islam 300, orang Quraisy ada 1000 orang. Kuda perang orang Islam 2 ekor lawan 100 ekor, tuan-tuan. Ya, dan 600 ekor unta pun terbayangkan. Mereka datang lengkap bersenjata. Ketua mereka Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah dan sebagainya. Nabi dan para sahabat sebahagiannya datang tanpa pedang, bawa pelepah tamar, ya. Dan cuba tuan-tuan bayang pedang yang tajam lawan pelepah tamar, berapa kali pelepah tamar itu boleh menahan, tuan-tuan. Tapi Allah berikan kemenangan, ya. Sebab menang bukan hanya kerana kekuatan senjata. Itu yang kita nak belajar dari surah itu, ya. Itu kalau perang dalam bentuk medan perang, ya. Tapi dalam konteks moden, perang itu mungkin dalam bentuk, bukan dalam bentuk cyber mungkin, ya. Dalam bentuk kita kata politik mungkin dan sebagainya, ya. Okey, kita tengok lagi apa yang disebut di situ. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberian. Allah nak bagi ilmu, Allah boleh bagi pada siapa saja, ya. Allah nak bagi apa saja, tuan-tuan, Allah boleh bagi. Sebab Allah itu wasi'un alim, maha luas pemberian, maha luas kurnia. Alim, maha mengetahui. Allah bagi pada orang yang Allah kehendaki. Okey, babak yang begitu. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah, ya, nabi mereka berkata, apa katanya? Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda, ya, kerajaan Tolut tadi, layaknya Tolut menjadi raja ialah ayyatiyakum at-tabut, sesungguhnya Allah telah memberi kebanyak tabut fi sakinatun, di dalam tabutnya betul-betul tabut ni satu peti yang besar. Apa ada dalam tabut? Dalam tabutnya ada kitab Taurat yang asal, ada tongkat Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian apa lagi?
fihi sakinatun min rabbikum. Ada apa kita panggil sakinah. Sakinah ni mana ketenangan. Sebab macam biasa, bila orang baca kitab Taurat dia akan tenang. Macam kita juga zaman ini baca Al-Quran. Ya. Kemudian wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan juga baqiyah, peninggalan-peninggalan mimma taraka alu Musa, yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa, wa alu Harun, dan keluarga Nabi Harun. Tahmiluhu al-malaikah, yang bawa ke rumah Talut itu adalah malaikat. Malaikat yang bawa. Sebab selama ini tabut telah hilang daripada masyarakat Bani Israel. Ya, dah hilang dah puluhan tahun. Tiba-tiba ya, benda itu ada dibawa oleh malaikat ke rumah tabut dan ke rumah Talut. Maka kata Nabi, kalau kamu tak saya, kamu pergi rumah dia. Kamu tengok apa yang ada di rumah dia. Bila mereka tengok, baru mereka tahu bahawa memang Talut ni layak untuk jadi raja mereka. Ya. Selesai buat raja tadi, mereka dah setuju dah. Ya. Maksudnya Bani Israel ni dia nak bukti tu. Ya. Kita pun sama juga, para pendakwah ya, kena membawa bukti. Sama ada bukti yang datang daripada Al-Quran ya, dari hati, ataupun bukti-bukti yang berbentuk hati. Kita bagi contoh ya, kita perlihatkan kepada mereka. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maknanya tabut dan sebagainya itu, la ayatan lakum adalah tanda-tanda ya, kebesaran ataupun bukti kebenaran bagi kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya. Habis 3 babak selesai. Muka surat 40 masuk surat 41. Ya, ini baru dia punya pengucap cerita ya. Tadi itu dia punya mukadimah dulu. Ya, macam biasalah ya, drama TV pun ada mukadimah dulu. Sebab kalau tidak kita tak tahu cerita. Sebab tu dia nak reka tersebutlah kisah pada zaman dahulu. Ada seorang lelaki yang tinggal di tepi hutan, kerjanya mencari kayu. Pada suatu hari tu dia punya cerita lah kan. Ya, memang kisah memang macam tu. Ya. Jadi baru cerita peperangan kita tengok. Ya. Falamma fasala Talut bil junud. Maka apabila Talut dia bawa tentera. Dia bawa tentera dia, al-junud dia tentera dia. Qala, kata apa ni Talut ya. Apa kata Talut? Innallaha, sesungguhnya Allah mubtaliikum binahar. Allah akan uji kamu dengan sebatang sungai. Jadi rupanya tuan, bila kita jadi anggota sesuatu persatuan, sesuatu NGO ya, bukan kita masuk-masuk sudah ya, dah, tetapi diuji dulu, dia test. Maknanya betul-betul ke kita ni layak untuk pergi perang. Maka Allah telah menguji siapa dia jadi? Tentera-tentera Talut dengan sebatang sungai. Kata ulama tafsir, sungai ini adalah Sungai Jordan. Sebab pada waktu itu mereka tinggal di tepi timur. Ya. Kalau tuan-tuan Google Map nanti malam nanti, Sungai Jordan di tengah. Ya. Sebab itu dipanggil tebing barat. Tebing barat itu ialah Baitul Maqdis. Itu dipanggil tebing barat. Tebing barat daripada Sungai Jordan. Ya. Maknanya di sebelah barat Sungai Jordan. Di sebelah timur ialah kawasan Jordan sekarang yang kita panggil. Ya. Sebab apabila seorang Nabi namanya Yusha bin Nun bawa Bani Israel selepas kematian Nabi Musa dan Nabi Harun, bila mereka masuk ke Palestin, mereka belum berjaya masuk ke Baitul Maqdis lagi. Ya. Mereka baru berjaya ke satu tempat dia panggil Ariha, ataupun bahasa sekarang dia panggil Jericho. Jericho ni bandar paling rendah dalam dunia juga. Ya, telah ada sejak 10,000 tahun yang lalu. Kawasan Subuh di Palestin sekarang milik orang Islam. Ya. Kalau tuan-tuan makan buah tamar yang datang dari Palestin, kebanyakan itu datang dari Jericho ataupun Ariha, besar-besar buah dia. Kalau tuan-tuan pernah tengok apa ni buah tamar California date yang besar, menjul tu kan, besar sebiji tu kan, ya. Besar-besar betul lah, ya. Buah tamar di Jericho. Jadi mereka ini datang daripada sebelah timur Sungai Jordan, nak menyeberang, nak pergi ke tempat yang sedang dikuasai oleh Jalut tadi. Jadi mereka melalui sebatang Sungai Jordan, dan Sungai Jordan ini Allah jadikan ya, airnya enak, sedap air. Dah jernih ya, kita kata. Kemudian sejuk pula. Hari cuaca panas. Cuba tuan-tuan bayang, siang tadi masih cuaca memang panas tuan-tuan ya, tengah hari tu. Tiba-tiba tuan-tuan nampak orang jual apa kita panggil sirap batu ya. Campur dengan aiskrim soda pula juga. Oh, memang sedap. Ya, tekaklah tengah kuih. Matahari memancar panas. Macam mana keadaan dia? Itu pun kita dah terliur dah juga ya. Ini arus sungai yang deras ya, sejuk, kita kata jernih, rasanya pula enak. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah kepada tentera Jalut, tentera Talut. Maka Talut pun buat statement. Dia bagi taklimat pada tentera. Apa dia kata? Dia kata
faman syariba minhu falaysa minni. Sesiapa yang minum air sungai, apa ni, sungai tadi ni, maka dia bukan di kalangan aku. Dia tak boleh pergi perang. Ya, dia kena tinggal. Siapa yang minum, maka tak boleh pergi. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Sesiapa yang tak minum, maka dia di kalangan aku. Dia boleh pergi. Ya. Bukan makna tak boleh minum langsung. Sebab kata Talut, ya, dirakamkan oleh Allah, illa man yatarafa ghurfatan bi yadihi. Melainkan orang yang ambil satu cedok. Mana bila lalu sungai air deras juga, ya, dan sejuk dengan sedap apa semua sebagainya. Yang bolehnya ambil satu cedok, ghurfatan bi yadihi, satu cedok minum. Sekadar itu saja. Siapa yang minum sikit macam tu, boleh pergi. Siapa yang minum banyak, maka tak boleh pergi. Ya, ini ujian yang dibuat untuk menapis. Sebab kadang-kadang dalam peperangan orang Islam kalah bukan kerana apa kita panggilnya, bukan kerana kelemahan senjata, bukan sebab senjata tak ada, tetapi kerana dosa yang dibuat oleh orang Islam. Ya, kerana tidak patuhnya arahan mereka kepada tentera macam perang Uhud, itu yang kalah. Walaupun Nabi bersama mereka, ya, Nabi pun terluka, kita tahu. Maka apa yang berlaku? Walaupun taklimat telah dikeluarkan, kata mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasyaribu minhu. Ya, majoriti daripada yang pergi, kata ulama tafsir, 300,000 orang yang pergi. 300,000 tu kan, 300,000 ni ramai kan. Ya, kalau nak letak di stadium Shah Alam pun tak muat kan. Sebab stadium Shah Alam 80,000 saja. Ya, maknanya tak cukup. Ya, ramai yang 300,000 tu, cuba kita bayar. Kemudian illa qalilan minhum, melainkan segelintir daripada mereka. Ya, kata sebagai ulama tafsir, daripada 300,000 tu agak berapa yang tinggal. Ya, kalau yang tinggal 3,000 itu makna 1%. Yang tinggal 300 orang dulu. 300 orang maknanya 0.1% ya, daripada 300,000. Cuba kita bayang, nak perang 300,000 dah tak bersemangat. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, ya, kemenangan ini bukan kerana ramai saja, ya, tetapi kualiti mereka yang terlibat dalam peperangan. Yang tinggal lebih kurang 300 orang saja, ya. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ah. Jadi ke mana jawazahu? Ya, ketika mana mereka melintas, siapa dia? Raja Talut wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Qalu, maka berkata orang yang tak nak pergi tadi, ya, yang nak minum bukan satu cedok, kan, bercedok-cedok, ya, berbagi-bagi mereka minum airnya sedap. Halal tak? Ya, memang halal. Tetapi ini arahan tak boleh apa dilanggar. Kata mereka, la taqata lana al-yawm, wahai raja, ya, tak ada upaya kami, la taqata lana al-yawm, tak ada upaya kami pada hari ini, ya, bijalut wa junudih, untuk perang lawan dengan Jalut dan tenteranya kami tak mampu, lemah dah kami, ya, minum dah banyak sangat. Macam kita lah tuan, bulan Ramadan, ya, masa puasa, masa buka tu, ya, bukannya satu jenis air, ada 7 air, ya, biru, merah, hijau, macam-macam, ya. Isteri kita kata, "Pak, jangan sangat, ya." Kita tak apa, minum. Bila nak sembahyang maghrib, ya, bukan tarawih, sembahyang maghrib, tak larat, ya. Kita pun tanya, dia kata, "Boleh tak saya diam?" Dia pun SMS ke Ustaz, "Assalamualaikum Ustaz, ya, saya dalam keadaan lemah," dia kata sekarang, ya. Dia tak bagi tahu sebab minum 7 tadi, ya. Boleh ke tidak dalam keadaan saya sekarang, saya menjamakkan isyak kepada maghrib kepada isyak? Dia tanya dia tu, ya. Boleh ke tidak? Saya kata ni tengah musafir je. Dia kata tak, saya mungkin tak boleh, dia kata, ya. Jadi sebab apa? Sebab dah lemah dah dapat minum air, ya. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah, ya. Maka berkata orang-orang yang beriman. Yazunnun di sini maknanya yastaiqinun, mereka yakin, ya, mereka tahu mereka akan bertemu dengan Allah di akhirat esok. Apa kata mereka? Kan min fi'atin qalilatin, berapa banyak fi'ah, kumpulan, ya, yang qalilah, yang kecil, yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, yang telah berjaya mengalahkan fi'atan katsirah, kumpulan yang ramai, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tuan-tuan, mereka tak apa, mereka tak putus asa, walaupun tadi ramai, tinggal sikit, tapi mereka kata berapa ramai, kumpulan yang sedikit berjaya mengalahkan kumpulan yang ramai, ya. Itu cerita. Memang kalau Rasulullah dan para sahabat itu memang selalu berlaku itu, ya. Dalam perang Mu'tah betul, ya, Mu'tah di mana 3 sahabat Nabi syahid, ya, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, dan juga Abdullah bin Rawahah, 3 orang yang telah dipilih oleh Nabi untuk jadi pemimpin tentera. Kalau Zaid syahid, Ja'far bin Abi Talib naik. Ini dalam perang Mu'tah. Mu'tah ini berlaku di Jordan juga, ya. Mu'tah ini lebih kurang 3 jam perjalanan, ya, daripada Amman ke selatan.
Mati pula Ja'far bin Abi Talib, naik pula Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha siapa dia tuan? Ya. Abdullah bin Rawaha ni apa kita panggil ya? Yang dibentuk satu artis pada masa itu. Artis dia tuan. Sebab Nabi ada dua orang artis yang sokong Nabi, ya, yang hebat. Artis ramai yang sokong, tapi dua yang hebat. Kalau daripada Mekah, ya, itu Hasan bin Sabit. Ini artis paling hebat di Mekah. Ya. Dia pada zaman sebelum Nabi, sampai Nabi lahir, dia Allah panjangkan usia, sampailah ke Madinah. Dan di Madinah, ya, ketua yang dipertua persatuan artis Madinah pada masa itu ialah Abdullah bin Rawaha. Dia walaupun artis tuan, tetapi sokongan padu kepada Rasulullah. Itu kita tengok artis-artis sekarang, alhamdulillah tuan. Ya, banyak yang telah membuat U-turn ya. Dulu dia highway tuan ya, tapi alhamdulillah dia nampak dia U-turn kembali kepada agama, alhamdulillah. Ya, yang pakai tutup kita kata ya, yang dulu dangdut kemudian tukar ya, jadi lagu-lagu nasyid pula apa ramai tuan ya. Kalau saya sebut pun tuan akan kenal kan, Iwan akan tak kenal ya. Dulu memang raja dangdut, tapi alhamdulillah dia tukar pun ya. Jadi baik dan lagu-lagu dia menarik, menyebabkan orang muda-muda pun ya suka tuan. Sebab kita nak mengharap orang muda-muda datang kuliah, datang majlis ilmu ni payah sikit tuan. Tapi kita kata apa ni, malam ini tazkirah pendek dan ya, persembahan oleh artis kita datang, orang akan datang ya. Jangan kata ceramah panjang 2 jam ya, artis nyanyi 2 lagu atau orang tak ramai ya. Kata tazkirah pendek saja ya. Kemudian apa ni, ada artis dan makan malam disediakan, insya-Allah ramai juga ya. Kalau sebut begitu cepat ramai. Tapi tak apalah ya, kita layan juga ya. Sebab kita nak ramaikan program di Masjid Surau, kita nak buat betul tak apa. Ya, peringkat mula-mula kita nak kena buat begitu juga. Lama-lama dia dah dekat dengan agama, tak ada masalah betul ya. Kita tak sediakan makan pun tak ada masalah. Dia sponsor makan sebab dia dah faham agama macam mana. Ya, ini kita kata peringkat awal Rasulullah memang begitu. Ya. Jadi kita sebagai apa kita panggil sebagai pendakwah, kita kena buat pelbagai strategi, kita bincang, kita tengok ya, macam mana. Inilah ya yang diajar oleh apa ni Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang perlu kita ambil perhatian ya. Jadi setelah itu kata mereka wallahu ma'as sabirin, Allah sebut Allah lah yang bersama dengan orang sabar. Jangan bimbang ya. Sebab itu kata kunci dalam apa ni kisah ini ataupun dalam babak-babak ini adalah kesabaran. Kalau tak sabar tak boleh menang ya. Macam tuan-tuan lah ya. Kalau tuan-tuan tak sabar lah, tuan-tuan tak akan duduk dalam majlis untuk tunggu sembahyang Isyak ya. Kita kata sebab walaupun antara maghrib Isyak tu jaraknya tak panjang, tapi kalau kita tak sabar tuan, mungkin kita masih berada di pasar malam sekarang ya. Di pasar malam masih lagi ya. Ataupun kita berada di depan TV seperti itu, tak sabar nak tunggu waktu Isyak. Tapi kerana kesabaran yang ada dalam diri kita, alhamdulillah kita boleh stay, kita boleh duduk dalam majlis. Sebab tu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah ya. Minta tolonglah kamu bis-sabri dengan kesabaran, was-salah dan dengan solat. Maknanya nak solat pun kena ada sabar kan? Kalau tak sabar tak sanggup kita ya. Nak tunggu sampai Isyak kita kata ya. Nak tunggu subuh pula besok, zuhur, asar dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini semua memerlukan kesabaran dan inilah kunci kemenangan kepada tentera Talut. Kita tengok seterusnya apa yang disebut oleh Allah. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, dan ketika mana ya tentera Talut mara, mereka melihat Jalut dan tenteranya, maka qalu, maka berdoalah tentera-tentera yang beriman tadi. Ini doa ini kita boleh ambil tuan-tuan. Ini salah satu doa untuk kita kata supaya Allah anugerahkan kesabaran kepada kita. Sebagai seorang ibu ya, supaya bersabar dengan kerana anak-anak. Sebagai seorang isteri sabar dengan kerana suami. Sebagai suami sabar dengan kerana isteri ya. Jadi sebab itu tuan-tuan ya, jangan kita fikir kita macam saya kalau itu kan, memanglah berceramah ya, memang kerjanya memang mengajar ya. Tapi itu di masjid tuan-tuan, di surau. Bila saya balik rumah pula ada orang lain pula yang mengajar ya, yang orang lain pula berceramah ya. Mungkin isteri saya pula ya. Jadi kalau saya suka nak orang dengar saya bercakap, saya pun nak kena mendengar juga apa yang isteri nak cakap. Dia nak luahkan masalah dia ya, dia nak luahkan stres dia, kita kena dengar dan kena jadi apa ni, pendengar dan penasihat yang baik ya. Dia kena begitu. Jadi ketika mana jumpa, maka berdoalah. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Dalam Quran kalau tuan-tuan nak tahu macam mana, sebab dalam Quran ada Rabbuna pun ada, Rabbina pun ada, Rabbana pun ada. Kalau kita nak tahu yang mana satu doa biasanya Rabbana. Rabba, ba tu fathah ataupun balik atas. Kalau ba tu dhammah balik depan ataupun balik bawah, kemungkinan dia bukan doa.
Bila kita sudah berada di jalan kebenaran, kita minta supaya Allah tetapkan ya kaki-kaki kita. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah ya untuk mengalahkan kaum kafir. Jadi maknanya bukan senjata saja tapi doa juga. Doa ini doa yang sangat powerful ya. Kita amalkan ayat 250 surah Al-Baqarah. Doa minta Allah bagi kita kesabaran, doa minta Allah tetapkan pendirian kita, dan Allah tolong kita untuk mengalahkan orang-orang kafir. Kafir yang itu satu kafir i'tiqad, kafir dari segi akidah ya, memang dia kafir. Tetapi ada juga orang Islam ya, yang mengaku Islam tapi dia kafir dari segi amalan. Maknanya perbuatan itu amalan dia amalan orang kafir. Sebagai contoh kita kata ya, dia tahu dah judi itu haram, dia tahu. Dia boleh bagi ayat itu kan ya. Kalau kita jumpa dengan dia lah, kita jumpa dia di kedai nombor info ke ya, kita kata pakcik, kita kata ya, judi ni haram ya, dia tahu. Dia kata ustaz emang ustaz seorang mengaji, saya pun mengaji ustaz, dia kata ya, saya tahu ustaz nak cakap ayat 90 surah Al-Ma'idah ya, dia boleh bagi tahu kan ya. Cuma nak buat macam mana ustaz, saya nak sekolah ramai lagi. Dia kata alhamdulillah dengan saya apa kita panggil ya, apa ni tikam nombor ni alhamdulillah ke 3 kali dah kena, dia kata ya, 3 kali dah kena. Dengan duit itulah saya hantar anak saya ke maktab saya ya. Dengan duit itulah anak saya boleh mengaji di YA, kita kata ya. Dengan itu ya. Sebenarnya kadang-kadang Allah nak uji ya. Baik kita kata ni last ustaz, ni last saya nak pikap. Yang last itulah yang punya ustaz. First prize pula kita kata ya. Dia kata tak boleh berhenti lagi ustaz ya. Sebab mana Allah nak bagi rezeki, dia menganggap itu sebagai rezeki, tak betul ya. Yang itu kita kena betulkan. Okey, seterusnya yang kedua terakhir, fahazamuhum biiznillah, maka ya tentera Talut berjaya mengalahkan tentera Jalut dan juga dia punya tentera-tentera Jalut dan tentera-tentera biiznillah, dengan izin Allah. 2 kali Allah sebut biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Jalut, tapi yang membunuh Jalut bukannya apa ni Talutnya, yang bunuhnya ialah Daud ini seorang budak yang mengikut tentera Talut tadi ya. Dalam riwayat disebut Daud baru berusia sekitar 10 tahun, budak kecil kan. Sebab itu bila Daud nak berlawan dengan Jalut nampak Daud, dia suruh Daud balik, budak baliklah ya. Sebab Daud budak kecil, dia kata aku tak nak bunuh budak ya. Bagus juga Jalut dia tuan ya. Kalau Israel tak peduli dia bunuh dia ya. Perempuan mengandung ke, anak kecil ke, dalam buaya ke, dia bom semacam itu. Tapi Jalut ni kita kata boleh tahan lagi lah ya. Dia tengok Daud, budak balik ya. Aku tak nak bunuh budak kecil. Apa Daud kata? Daud kata aku datang sini khas nak bunuh kau Jalut. Terbakar Jalut ya. Jalut ni besar tuan, Allah gambarkan. Tuan biasa tak tengok cerita kartun Doraemon tuan ya. Tuan kau masjid mungkin tak tengok lah ya. Tapi alhamdulillah saya tengok tuan, teman kanan ya. Dalam watak Doraemon tu yang nakal cerita ya, watak utama dia selain dari Doraemon ialah Nobita ni selalu buat kecoh ya. Tapi Nobita ni selalu diganggu, dikacau oleh seorang budak yang paling besar, namanya Jaya. Kita bayang macam itulah ya. Nobita ni kecil, Jaya besar kan ya. Dia bully saja budak ni ya. Tapi kita tahu ya, macam tonton jaga cucu ya. Kita banyak besar cucu kecil, dia lari sana lari masuk, kita tak boleh nak lawan dia kan ya. Dan akhirnya Daud berjaya membunuh Jalut dengan izin Allah. Mati Jalut tuan. Itu yang orang angkat Daud ya. Orang muliakan dia, tapi dia budak kecil lagi. Tapi akhirnya jawatan raja itu diwarisi oleh Daud AS. Sebab Allah takdirkan Nabi Daud berkahwin dengan anak perempuan Talut ya, Mikial ya. Dalam kitab tafsir ditulis Mikial ya. Jadi Mikial ini dikahwinkan oleh Talut dengan Daud. Tapi akhirnya Daud ini lebih disukai oleh masyarakat sebab dia orang baik dan dia yang akan jadi Nabi ya. Tetapi orang Bani Israel menganggap Nabi Daud hanya sebagai seorang raja. Sebab itulah Bani Israel, orang Yahudi, dia anggap Nabi Daud ini sebagai King David ya, Raja Daud. Dia tak panggil Prophet David, dia panggil King David. Nabi Sulaiman sama. Sebab bagi mereka Daud dan Sulaiman dua-dua ni adalah raja ya. Sebab itu bendera orang-orang Yahudi pun kita kata bendera mereka ialah King David flag ya. Maknanya bendera King David. Sebab bagi mereka Daud ni adalah raja. Tapi sayang kerana mereka gagal mengikut perintah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam bab agama. Sebab mereka tak mengiktiraf David dan juga Solomon ini sebagai nabi, hanya sebagai raja saja. Sayang tuan ya. Jadi balik kepada apa yang kita sebut ya. Maka berjaya wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka
Sebab Nabi Daud dan Allah anugerahkan kitab Taurat dan kitab Zabur kepada dia. Kitab Zabur ni dia bukan kitab undang-undang, tuan. Taurat itu undang-undang. Tapi kitab Zabur adalah kitab apa? Kitab Zabur adalah kitab kita kata macam kitab apa ni, zikir lah, ya. Zikir, selawat dan sebagainya yang dilagu-lagukan, ya, kita kata. Maka Daud memang terkenal dengan suara yang sedap, ya. Malah dia bagi Daud ini, Allah bagi Daud seorang yang pandai untuk menentukan hukum. Dia jadi hakim negara pada masa itu. Dia raja, dia nabi dan juga dia adalah seorang hakim. Kemudian diwarisi pula, ya, oleh anak dia Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Walaula daf'ullahi nas, maka Allah kata, kalaulah, ya, kerosakan atas muka bumi ini, kejahatan yang dibuat oleh sebagian manusia kepada sebagian yang lain, tidak Allah tolak, ya, tidak Allah musnahkan ba'dahum bi ba'din, la fasadatil ard, pastilah bumi ini akan hancur. Kalaulah kita tengok Iraq sebagai contoh, ya. Iraq ni tuan, ya, antaranya bandar-bandar ni kita kata Baghdad ataupun Basrah ni, ya. Baghdad lah terutama. Ini sudah melalui masa peperangan zaman Iran-Iraq sudah perang. Dan sebahagian Baghdad tu hancur, kita kata. Datang pula George Bush bapa, ya, George Bush senior, dia hancurkan lagi. Datang pula anaknya George Bush junior, hancur lagi tuan, ya. Batang Barack Obama sama juga dia, ya. Tetapi kita tengok bila dunia jam 10, bila kita tengok berita dunia, tengok Baghdad, Baghdad ni besar lagi lah, cantik lagi bangunan-bangunan dia. Khazanah-khazanahnya masih dipertahankan, ya. Siapa yang mempertahankannya tuan? Sudah tentulah Allah yang telah menolak kerosakan tersebut. Kalau Allah tak tolak lah, ya, sebab tu kata Allah, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Kalaulah kejahatan manusia ini tidak dihalang, tidak ditolak, tidak digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la fasadatil ard, pastilah muka bumi ini hancur, tuan, habis. Jadi pada jarak pada terkumpul, ya. Sebab apa? Sebab Allah lah yang membantu, menolong, menggagalkan, ya, sebahagian daripada kejahatan orang-orang yang zalim. Walakin Allah Azza wa Jalla 'alal 'alamin, dan, ya, ketahuilah bahawasanya Allah itu Maha Pemurni, memiliki segala macam punya, Zu Fadlin 'alal 'alamin, atas sekalian alam. Ya, Allah boleh selamatkan. Allah boleh bagi lagi umat Islam hidup, ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup cerita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatullah, demikian itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah boleh buat, Allah boleh cerita kepada Nabi Muhammad walaupun Nabi tak pernah tengok cerita ni. Peristiwa ni berlaku 2400 tahun yang lalu pada zaman Nabi lah, ya. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kita sebut jaraknya lebih kurang 2400 tahun. Lama, cukup lama. Tetapi Allah rakamkan kisahnya di dalam Al-Quran supaya Nabi boleh ambil pengajaran. Nabi boleh cerita kepada para sahabat, kepada umat Islam seluruhnya, bahawa peristiwa sejarah yang berlaku pada umat terdahulu sebenarnya bila Allah ceritakan balik dalam Al-Quran itu untuk umat sekarang ambil iktibar, supaya kita ambil iktibar. Sebab tu Quran kalau kita baca saja kita dapat pahala, tapi kalau kita tadabbur maknanya, ya, kita ambil iktibarnya dan dia punya perintah-perintah kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan, barulah kita jadi umat yang terbaik, ya, barulah jadi kuntum khairul ummatin, ya. Tapi kalau sekadar kita baca, sekadar boleh panggil saja, ya. Sebab itu kita tengok bagaimana ramai, ya, mereka yang menghafal Al-Quran tetapi tidak melaksanakan Quran dalam kehidupan, ya. Ini berlaku pada zaman apa ini, Abdullah bin Az-Zubair, ya, anak angkat Rasulullah, yang telah dibunuh ketika beliau sedang solat di dalam Kaabah, solat dalam Kaabah. Ketika itu beliau mengisytiharkan diri dia sebagai khalifah, ya, di Mekah, di Hijaz, lawan dengan kumpulan kita panggil, ya, Abdul Malik bin Marwan yang berpusat di Damaskus. Dia hantar seorang guru sekolah, seorang ustaz, namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni guru agama, hafal Quran, ya, hafizul Quran, tetapi perangainya, ya, seolah-olah dia tak tahu larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran, ya, sehingga dia bunuh ramai para sahabat yang dibunuhnya, ya. Anas bin Malik pun hampir nak dibunuhnya tetapi berjaya menyelamatkan diri, ya. Abdullah bin Az-Zubair sahabat Nabi juga dibunuhnya, ya. Abdullah bin Umar juga, ya, salah seorang daripada sahabat Nabi yang terkena, kakinya itu terkena tombak yang telah diberikan racun, mati lagi, ya. Dan ramai lagi yang telah dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi, panglima tentera Abdul Malik bin Marwan pada zaman tersebut, ya. Dan siapakah siapa kita panggil si Hajjaj Yusuf As-Saqafi? Adakah dia ni orang yang tak tahu agama? Dia guru agama,
Ya, dia hafal Quran lagi orang Arab, maknanya dia baca dia faham, tetapi dia tidak melaksanakan, tak pelik kata. Sebab apa? Sebab mereka menghafal Quran, mereka belajar agama bukan untuk memahami agama, tetapi sebagai satu profession je. Ya. Pasal apa belajar agama? Sebab bapak dah hantar sekolah agama, nak buat kena ustaz kata. Ya. Pasal apa hafal Quran ni? Sebab dah sekolah suruh hafal, hafalah dia kata. Ya. Sebab tu habis pula. Ya. Quran dia hafal, tolak dia jadi imam, kita jadi imam. Tetapi kita tengok kehidupan dia tidak melandaskan kepada Al-Quran. Kerana apa tuan? Kerana tidak dibina akidah. Jadi akidah tak bina. Ya, kita hanya hantar suruh hafal Quran, kita hantar sekolah agama dia. Tapi kita tak bina, ya, dia punya semangat sebagai seorang Muslim mukmin. Ya, bila tak dibina tu bermasalah. Maka sebab itulah, ya, Allah kata kepada Nabi SAW, "Tilka ayatullah," inilah, ya, demikian itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Natluha 'alaika, kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad. Ya, kami sebut dalam Al-Quran bil haqqi, dengan kebenaran. Cerita Quran semua cerita benar. Ya. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Mesir ini menghasilkan banyak ulama. Sebab dia ada institusi, ya, yang hebat namanya Al-Azhar. Ya, sampai sekarang hebat. Tetapi sebahagian daripada lulusan Azhar itu kita tengok, ya, mereka akhirnya menentang Al-Quran. Antaranya apa kita panggil doktor siapa ni, ya, apa ni, Toha Husin contoh, ya, seorang alim juga kita kata hafal Al-Quran ketika usia 10 tahun, hafal Quran 10 tahun, ya. Kemudian kita tahu dia punya penyakit buta, dia buta, ya. Kata sebahagian apa ni sejarah, dia ni lulusan Azhar, walaupun bacaan saya kata dia ni lulusan daripada Cairo University, tapi sebahagian daripada apa yang dia belajar tu agama, ya. Belajar Quran, belajar agama sampai ilmu lain. Kemudian belajar di Perancis di Sorbonne University, balik dengan PhD lah, ya. Bila balik tuan-tuan dia tulis buku-buku, tulis dalam majalah sebagainya. Dia bagi tahu bahawasanya dalam Quran cerita Nabi Musa, cerita Ibrahim belum dapat kita pastikan benar atau tidak. Tentu. Ya, wahai dia hafal Quran sudah kecil, belajar agama lah tu, ya. Tetapi dia menyebut cerita Ibrahim dan Musa ni belum dapat kita pastikan betul ke tidak, kita tak tahu. Sampai dekat begitu nak buat apa tu? Ya. Lebih baik orang yang tak hafal Quran tapi komited pada agama, itu lebih baik. Ya. Mungkin yang dihafal ni juzuk amal saja kan, mungkin yang dihafal ni surah Sajdah saja ataupun surah Yasin dan sebagainya, tapi pemahaman dia terhadap agama itu tetap, ya. Komitmen dia bagus, iltizam, itu yang jauh lebih baik daripada orang yang hafal Quran tetapi, ya, mengesampingkan Quran, bukan termasuk dalam apa agenda utama dalam hidup. Yang terakhir Allah sebut wa innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah di kalangan mursalin, di kalangan, ya, rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang boleh kita bincang, yang boleh kita tadabbur pada malam ini tuan-tuan, 7 ayat daripada ayat 246, 247, 248 sampai 252, ya. Jadikanlah doa yang terdapat dalam ayat ini, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, sebagai salah satu daripada doa harian kita, ya. Jadi doa harian, ya, boleh kita baca bila masa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab doa yang terbaik adalah doa yang datang daripada Al-Quran, itu doa terbaik, ya. Walaupun doa itu asalnya dibaca oleh Bani Israel, tak ada masalah. Memang Bani Israel doa ni, tapi tertera tolongnya yang beriman, ini doa orang beriman, ya. Jadi kita amalkan dalam kehidupan kita, di samping ambil iktibar daripada peristiwa tadi yang menceritakan bagaimana, ya, walaupun Raja Tolong ini apa kita panggil, ya, diragui, ya, kehebatan dia, walaupun Nabi Samuel kata, ya, Nabi Syamun tadi kata, ya, dia ni Allah bagikan kekuatan badan, ya. Orang tak percaya, dia ni terdapat di rumah dia boleh At-Tabut yang mengandung kitab Taurat berkat Nabi Musa, ya, dan juga peninggalan keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun, barulah orang percaya. Dia pula seorang yang komited pada agama, orang yang hebat, ya. Dan dia bawa tentera, tapi dia bagi tahu kamu semua akan diuji. Apa ujian dia? Sebatang sungai yang enak air dia, sehingga akhirnya 300,000 orang pergi, tinggal 0.1% saja, 300 orang saja yang pergi, ya, untuk perang lawan Jalut dan Talut. Tetapi Allah bagi kemenangan. Kerana apa? Kerana kemenangan itu, ya, bersama dengan orang yang sabar. Wallahu ma'as-sabirin, ya. Jadi inilah, ya, kisah yang boleh kita ambil dalam Al-Baqarah ni, banyak kisah. Tapi sengaja Allah letak kisah Raja Talut dan Jalut ini di hujung, ya, juzuk yang kedua, sebagai isyarat bahawasanya
berakhirlah ya, kisah kejahatan diktator Jalut ya. Diktator dalam dunia kita tak tahu bila dia akan jatuh ya. Tetapi jangan bimbang ya. Semua yang jahat itu Allah insya-Allah akan jatuhkan dia. Cuma masalah yang akan menentukan ya. Jadi sekadar itu ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Jadikanlah ayat-ayat ini di dalam Al-Quran ini sebagai cerita-cerita yang kita sampaikan kepada anak-anak itu ya, pada isteri kita ya. Jadi kalau kita sebagai seorang ayah nak hidup anak, tukar, janganlah cerita lagi Cinderella, Snow White apa semua tinggallah tuan ya. Cerita bagi mereka cerita-cerita Al-Quran. Cukup banyak Quran macam-macam cerita aja. Kisah raja ya, kisah orang biasa, kisah itu, kisah macam-macam, terlalu banyak. Kita yang kurang mengambil perhatian kisah-kisah dalam Al-Quran ya. Jadi kita ubah kita punya persepsi terhadap Quran hanya sebagai kitab bacaan. Sebenarnya Quran adalah kitabul hidayah, kitab hidayah ya, kitab untuk kita ambil iktibar. Walaupun kisah-kisah terdahulu tetapi ia sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khairan jazak. Ada soalan? Biasa buka soalan tak? Tak? Ada ya? Ya, kalau ada soalan silakan. Ya, ada soalan? Tak ada? Ya, silakan. Biasanya kisah itu akan berulang lagi di masa hadapan. Kisah di mana raja berperang dengan kerajaan. Kisah itu berlaku lagi ke? Akan berlaku lagi di masa hadapan. Apa boleh? Tak tahu lah. Maksudnya dia cerita dalam Quran ni. Cerita dalam Quran. Ulang-ulang hingga hari ni. Cerita dalam Quran ya? Adakah dia akan berulang-ulang Akan berulang-ulang. pada hari ini? Mana kisah yang sama? Kisah Adakah kisah yang sama akan berulang? sama dalam Quran tu, adakah dia Sebahagian kisah diulang, tetapi sebahagian besarnya tidak diulang ya, mana sekali lagi saja. Macam kisah Nabi Musa yang kita tahulah ya, kisah-kisah dia dengan Bani Israel ini banyak episod. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ya, dengan apa kita baca dengan bapa dia, bapa angkat dia, yakni siapa? Ramses II. Kemudian masuklah kisah dia dengan abang angkat dia yang kemudian jadi raja juga menggantikan bapa dia, bapa angkat yang dah meninggal ya. Merintah. Kemudian kisah Nabi Musa dengan Korun ya, seorang saudara besar yang hebat ya. Kemudian Nabi Musa dengan mereka yang menyembah anak sapi ya, ataupun anak lembu ya, kisah Nabi Musa. Jadi bukan mesti diulang ya, sebahagiannya memang tidak diulang ya. Tetapi mesej. Contoh kita kata macam Suratul Kahfi kan. Suratul Kahfi satu surah tetapi mengandungi 4-5 kisah dalam itu. Tetapi dia punya tema utama dia sama ya. Tema dia sama. Sebab tu bila kita baca Quran, tu kita tengok ya. Kisah Nabi Musa ada dalam surah Al-Baqarah, ada surah Ali Imran ya, ada surah Al-Qasas, surah Syu'ara dan sebagainya. Mengapa Allah tak buat macam Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf daripada mula cerita sampai habis dalam satu surah. Daripada dia kecil sampai dia masuk dalam telaga, sampai dia dijual di pasar hamba, sampailah dia besar kena fitnah masuk penjara, sampailah dia jadi seorang menteri kan. Menteri kita kata salah seorang menteri kanan ya, di kerajaan Mesir pada ketika itu. Jadi cerita habis dalam satu surah. Mengapa Nabi Musa ada begitu? Ya, sebab apa? Sebab Allah lah yang Maha tahu ya. Sebab apa cerita ini diulang-ulang? Kerana kisah Nabi Musa dan Bani Israel ini kisah yang kita kata sangat apa? Sangat dekat dengan umat Islam. Ya, terutamanya ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Jangan kita lupa kan? Sebab Nabi bukan sekadar berhadapan dengan golongan musyrik di Mekah, tapi Nabi juga berhadapan dengan musuh paling besar ya, orang-orang Yahudi di Madinah yang telah mengkhianati Nabi ya. Jadi bila ayat Al-Quran itu turun kisah Bani Israel, maknanya Nabi dan para sahabat dah tahu dah perangai orang Yahudi ini memang macam ni ya. Jadi semuanya tu ada untuk manfaat, ada untuk iktibar yang itu. Cuma balik pada soalan tadi, adakah cerita Talut dan Jalut yang diulang? Sebenarnya dia tidak diulang ya. Tapi kisah-kisah Bani Israel secara umum itu ada pengulangan ya. Dia punya pelakon utama tetap Nabi Musa ya. Lawannya tetap Fir'aun ya. Cuma Fir'aun itu nama umum ya, Fir'aun. Sebab Fir'aun ni ramai ya. Kalau kita kata Ramses ni sampai 20 lebih. Ramses 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang disebut sebagai bapa angkat Nabi Musa itu Ramses yang kedua. Mana ada berpuluh lagi Ramses ya. Cuma Allah tidak menamakan dia. Oh ni bapa dia Ramses 1, bapa dia Ramses 2, abang dia Ramses 3 dah ya. Allah hanya menggunakan Fir'aun sebab Fir'aun itu cukup untuk mewakili kejahatan Ramses yang banyak tadi itu ya. Jadi yang penting kita tahu ya. Walaupun kita tak ingat nama tak apa, tapi kita tahu apa kejahatan yang dia buat
apa masalah yang dia lakukan ketika dia memerintah, ya. Jadi maknanya apabila Quran sebut tentang Firaun, kita boleh apply. Sebab itu ketika dalam perang Badar, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud bawa kepada Abu Jahal yang telah dipegang, ya. Sebab dalam perang Badar Abu Jahal mati. Abu Jahal memang hebat, tapi musuh yang pertama mati dah. Musuh yang pertama tu perang Badar, perang pertama mati dah, tak hebat dah dia. Ya. Patut kita kata kalah musuh yang ke-10 ke, ya, ke-9 ke-12 boleh tahan, musuh yang pertama kalah dah. Ya, Abu Jahal. Bila Abdullah bin Mas'ud bawa kepala yang telah dipegang, Nabi kata antara, ya, dalam sejarawan sebut, ya, dia kata hadza Fir'aun akhir ummah. Inilah Fir'aun umat ini. Maknanya watak Fir'aun tu sentiasa ada pada setiap zaman. Ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun dia nama Namrus atau Namrud. Ya. Kalau zaman Nabi Adam, siapa Fir'aun dia? Siapa yang zalim macam tu? Sudah tentulah anak dia, ya, yang bernama Qabil, ya, yang Allah tidak terima dia punya korban dia. Mana sejak zaman tu ada. Mana zaman kita pun ada kan. Cuma siapa yang mewakili ataupun memegang watak sebagai Fir'aun, itu tak terjawab sendirilah, ya. Siapa dia kalau zaman ni tuan-tuan sebutlah, ya. Itu kita kata ada sebab watak Fir'aun dan Musa itu sentiasa ada dalam sejarah. Kalau zaman Nabi, watak Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan watak Fir'aun adalah Amr bin Hisham atau kita kenal sebagai Abu Jahal. Berulang, ya. Kisah dia punya skrip lebih kurang sama, watak berbeza, tapi sudah tentu tujuannya untuk diambil iktibar oleh umat Islam. Dia punya tema yang sama, ya. Itu kalau saya boleh sebut sedikit sebanyak tentang bagaimana, ya, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ceritanya dalam surah. Ceritanya dalam surah. Pasal kadang-kadang berulang, kadang-kadang tidak. Kerana apa? Kerana kalau berulang sudah tentu benda itu terlalu penting. Macam cikgu lah, ya. Pelajar nak ambil exam, dia ulang 3 kali. Dia ulang lagi, ya. Pelajar mesti faham. Bila cikgu ulang tu ada benda penting tu, ya. InsyaAllah masuk dalam exam. Seolah-olah begitu. Jadi bila Al-Quran ulang cerita-cerita yang sama juga, ya, tema yang sama, kerana apa? Kerana benda itu terlalu penting dan manusia mudah lupa akan peristiwa. Kalau sebut sekali, jawab lupa. Tapi sebut 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Dan ini menjadi kebiasaan Rasulullah. Sebab itu Rasulullah kata, kalau kamu berdoa dan kamu nak Allah memberi perhatian kepada doa kamu, kamu ulang beberapa kali, ya. Malah Nabi pernah ulang beberapa cerita sampai kata Umar, ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah. Sayyidina Umar sebutkan Nabi, dia kata Rasulullah, Nabi dah sebut ni banyak kali dah, ya. Tapi Nabi sebut juga kerana benda itu terlalu penting. Mungkin Umar sudah mendapat pengajaran, orang lain dia belum, ya. Sebab itu diulang, ya. Diulang dan diulang, ya. Sebagai pengajaran kepada umat Islam. Okey, tuan-tuan sekalian itu, ya, yang boleh saya kongsi, mudah-mudahan Allah merahmati dan Allah memberi manfaat, ya. Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una atas apa yang kita pelajari pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.